Assalamualaikum dan selamat pagi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan yang mana sudah pun berada di dalam siaran langsung kita untuk kejohanan kita di hari ini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke Johor Rugby Carnival kali ke-12 2024 yang bakal bertempat di Stadium Rugby Johor dan juga Stadium Olahraga Mount Astin. Dua padang untuk 4 kategori yang bakal dipertandingkan sepanjang 3 hari kejohanan kita untuk Johor Rugby Carnival 2024 ini. 4 kategori yang dipertandingkan, 3 hari kejohanan yang bakal berlangsung, 2 padang yang bakal menjadi saksi, 1 kejuaraan yang bakal menjadi rebutan. Jadi ayo tuan-tuan dan puan-puan, mari kita saksikan sama-sama aksi-aksi yang bakal dipamerkan oleh pemain-pemain muda kita. Selama 3 hari kita bakal bersiaran langsung ini. Untuk di skrin kaca anda, perlawanan yang sedang berlangsung ini, perlawanan yang di antara pasukan Tun Hussein On Rugby dan juga Sedar Lions. Pertembungan di antara dua pasukan yang agak familiar, yang sering kita memperdengarkan nama-nama pasukan mereka di dalam kejohanan-kejohanan yang ada di Malaysia ini. Dan kali ini kategori bawah 16 pula yang menjadi kategori 16 dan juga 14 di padang A, tuan-tuan dan puan, yang dipertandingkan untuk pemain-pemain mewakili sekolah mereka. Manakala di Stadium Olahraga Mount Astin pula, kejohanan bawah 12 tahun yang telah pun berlangsung sama masanya ketika ini. 2 padang di Stadium Olahraga untuk pemain-pemain bawah 12 tahun kita beraksi. Juga ada siaran langsung je tuan-tuan dan puan. Sama juga di dalam page rugby online kita, bersama-sama dengan kejohanan under 14 dan juga bawah 16 tahun. Barisan pengadil perlawanan yang mengadili perlawanan kita buat ketika ini, di tengah-tengah padang tersebut, pengadil perlawanan kita saudara Mizan. Sementara itu perlawanan dihentikan sekejap. Akan ada perbincangan yang dilakukan di antara kedua-dua pengadil perlawanan dan juga assistant referee, kelibat Cikgu Komeng. Saudara Raimi Mansur yang melakukan perbincangan seketika tadi selepas memanggil pemain-pemain ini. Pemain daripada Sedar Lion, kapten saya kira, dipanggil oleh saudara Mizan untuk diberikan sedikit kata-kata amaran. Untuk kita teruskan perlawanan kita, penalti buat pasukan THO. Laju pemain ini mengambil bola. Lihatlah betapa jauhnya bola mereka dibawa dan terlepas ketika di ujung padang. Sedikit saja lagi diperlihatkan oleh Cikgu Komeng di hujung sini. Clean kata beliau. Try yang pertama untuk pasukan THO di separuh masa yang pertama, minit yang keempat ini. Gagal pula percubaan dua mata untuk ditambah.
Jadi 5 mata kekal untuk pasukan Tesho buat ketika ini. Ada restart kick sebentar tadi, gagal menjumpai line 10 meter tersebut. Jadi free kick bakal diberikan di tengah-tengah padang tersebut untuk pasukan Sedar Lion pula yang mengatur gerakan. Forward pack dicari. Ketika ini satu hentakan, cuba untuk jatuhkan. Belum lagi melepasi line 10 meter pasukan Tesho buat ketika ini. Backline pula ketika ini sedikit rapat sebenarnya attacking line ditunjukkan oleh pasukan Sedar. Namun mudah untuk dikawal kemas bagi penguasaan pasukan Sedar Lion. Kemas sebenarnya ada percubaan untuk melakukan hentakan, namun saya step ke belakang. Sedikit scrappy sebenarnya. Ujur, ada satu penalti yang berjaya didapatkan oleh pemain-pemain pasukan yang berjersey kuning ini. Lepas pula bola ke belakang. Terbantut seketika serangan yang dilakukan oleh pasukan Sedar. Dan kali ini advantage terus saja diberikan. Dan bola itu tidak dimainkan. Jadi berpatah balik kita untuk scrum bagi pasukan Tesho. Gagal pasukan Sedar mengasak pasukan Tesho. Belum lagi melepasi garisan 10 meter tersebut. Masih lagi jauh untuk masuk ke dalam 22 meter teritori pasukan Tesho. Dan sedikit kesilapan yang dikesan. Bagilah orang muda. Terus bola bertukar tangan milik pasukan Tesho Rugby ketika ini. Deep line yang cantik sebenarnya ditunjukkan oleh pemain-pemain pasukan Tesho ini. Dan menyebabkan terlepas buat ketika ini di hujung padang. Larian yang agak slow tetapi berjaya continuity ditunjukkan. Masih lagi berada di dalam pengawalan pasukan Tesho. Dan berjaya juga ditolak keluar. Sempat untuk pemain-pemain pasukan Tesho masuk ke dalam teritori pasukan Sedar Lion. Selamat seketika benteng pertahanan pasukan Sedar Lion. Dan kini mereka dianugerahkan line out. Kemas, gagal. Sama situasinya di awal-awal permainan, di mana line out pasukan Sedar dikesan kesilapannya. Jadi ditukarkan untuk advantage buat pasukan Tesho melakukan serangan di hujung-hujung permainan ini. Winger mengarah langkah mudah terlepas one on one ketika ini dengan sweeper di belakang padang. Namun satu hand off mudah saya kira untuk pemain ini. Untuk thumbs up diangkat oleh Cikgu Kombeng di hujung padang. Menandakan try clean berjaya didapatkan untuk pasukan Tesho. 10 mata berjaya mereka menjarakkan diri di hujung-hujung perlawanan di separuh masa yang pertama ini. Dan kali ini percubaan sekali lagi. Conversion 2 mata. Baik. Sudah pun tinggi bola yang disepak. Namun gagal pula untuk disempurnakan. Jadi makin terkekal 10 untuk pasukan Tesho Rugby, 0 untuk pasukan Sedar Lion. Jangan ke mana-mana tuan-tuan dan puan-puan. Kita berehat sebentar untuk pemain-pemain ini. Kembali selepas ini. Tapi sebelum tu, sedikit recap. Di mana 2 perlawanan pertama kita di pagi tadi telah pun berlangsung. Perlawanan bagi kumpulan A sebenarnya. Di antara pasukan Simenseng menentang pasukan KGV. Dan juga pasukan KA7 menentang pasukan Panthers 11. Di mana pasukan Sri Mesing berjaya mendapatkan kemenangan pertama mereka di perlawanan pembukaan Johor Rugby Carnival dengan mata 12 berbalas 5.
Manakala perlawanan kedua pula yang melibatkan KA7 dan juga Panthers 11 berakhir dengan kemenangan besar bagi pasukan KA7. 22 tanpa balas. Jadi selesai perlawanan kumpulan A. Kita kini berada di perlawanan kumpulan B. Yang pertama sebenarnya, yang di mana baru saja selesai separuh masa yang pertama sebentar tadi. 10 mata berjaya dikutip. Dan kini kita dapat lihatkan perarakan pemain-pemain masuk ke dalam padang untuk kita meneruskan perlawanan kita di separuh masa yang kedua ini. Agak menarik kita lihatkan, dapat berpeluang kita melihatkan bakat-bakat baru yang bakal menjadi pelapis-pelapis pemain-pemain senior yang berada di sekolah, yang bakal beraksi di dalam kejohanan-kejohanan yang besar di kemudian hari seperti Super School ataupun kejohanan MCKK Premier. Jadi inilah bakat-bakat mudanya tuan-tuan dan puan-puan. Tangkapan yang kurang kemas untuk pemain-pemain pasukan Tesho. Tekanan yang cantik ditunjukkan sebentar tadi menyukarkan penangkapan yang kemas dilakukan. Jadi Tesho terpaksa akur untuk skram ini diberikan kepada pasukan Sedalayan. Sedikit kekeliruan saya kira. Free kick tersebut diberikan kepada Sedalayan sebenarnya. Oh tidak. Free kick untuk pasukan Tesho sebenarnya. Kekeliruan daripada saudara pengadil perlawanan kita. Dan lepas pula bola daripada serangan untuk Sedalayan pula. Sudah pun ekstra tetapi sedikit scrappy tangkapan itu. Sering bertukar-tukar tangan pula ketika ini. Baru saja tadi Tesho melakukan gerakan, namun bola terkeluar untuk penguasaan bagi pasukan Sedalayan. Namun bola yang dikeluarkan mendapatkan stand off. Akhirnya terjatuh ataupun keluar daripada genggaman. Advantage untuk pasukan Tesho buat ketika ini. Telah pun berada di dalam teritori pasukan Sedalayan sebenarnya. Skram sempurna. Ketika ini pasukan Tesho mengatur gerakan, tapi mudah pasukan Sedalayan membaca gerakan tersebut untuk melakukan pertahanan, tetapi sayang sedikit kesilapan pula yang dilakukan. Jadi terus penalti untuk pasukan Tesho melakukan serangan, menggocek-gocek di depan pertahanan pasukan Sedalayan sebelum satu offload. Mudah saya kira untuk pemain ini untuk menghabiskan larian daripada rakan pasukan sebentar tadi. Bermula daripada gerakan penalti, laju quick tap yang diambil, mudah saja untuk melepasi ke semua pertahanan pasukan Sedalayan. Sebelum sepakan gagal untuk pasukan Tesho, belum lagi ada sebarang conversion yang sempurna sebenarnya. Kekal mata 15 untuk pasukan Tesho, manakala pasukan Sedalayan masih lagi buntu. Tiada sebarang kutipan mata yang berjaya dikutip oleh mereka sebenarnya. Gagal. Baik sebenarnya taktikal yang ditunjukkan oleh pemain Sedalayan. Cubaan mendapatkan bantuan semaksimum mungkin untuk mendapatkan bola tersebut, namun gagal pula ditangkap kemas. Selepas satu hantaran scrappy juga yang ditunjukkan oleh pasukan Tesho, sempat advantage itu
berakhir untuk pasukan Sedalayan mendapatkan skram buat ketika ini. Tukaran ketika ini daripada barisan pengurus pasukan dan jurulatih pasukan THO untuk memperkuatkan scrum pack mereka. Satu lagi hantaran scrappy dan whistle telah pun ditiup daripada saudara Mizan untuk scrum pula buat pasukan THO ketika ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Mungkinkah keadaan bola yang sedikit licin di awal-awal pagi ini? Ataupun belum lagi settle down pemain-pemain Sedalayan ini? Ketika ini satu switching yang ditunjukkan. Terbuka luas untuk pemain ini membuka larian. Satu side step ke dalam. Terlepas di hujung padang membuat larian mudah. Untuk try keempat bagi pasukan THO. Bijak sebenarnya menggunakan ruang kosong di sebelah kanan padang yang tidak dijangkakan oleh pertahanan pasukan Sedalayan. Dua orang switching dilakukan oleh backline pasukan THO. Dan akhirnya berjaya juga conversion ini disempurnakan. Dua mata berjaya ditambah untuk pasukan THO. 22 mata tanpa balas buat ketiga ini. Kekal garang buat pasukan THO. Satu lagi gerakan di hujung padang. Dummy demi dummy. Dan akhirnya satu hantaran mudah di hujung padang untuk kita dapat saksikan. Try kelima bagi pasukan THO. Sedikit menakjubkan gerakan daripada teritori sendiri sebenarnya. Sedikit terkejut pertahanan pasukan Sedalayan melihatkan gerakan daripada pemain-pemain pasukan THO. Pasukan Sedalayan ini merupakan finalis bagi kejohanan VI tempoh hari. Jadi bukan calang-calang pasukan Sedalayan ini. Jadi bagi pasukan THO yang mampu beraksi dengan kadar Ni dah start komentar dah. pertunjukan yang menakjubkan ini, bukan tidak boleh dipandang sebelah mata sebenarnya pasukan THO ini. Walaupun jarang-jarang kita lihatkan mereka menyertai kejohanan-kejohanan di serata Malaysia. Tapi perlu kita ingatkan, pasukan THO ini merupakan pasukan sekolah sukan negeri. Jadi sudah semestinya kebolehan mereka tidak dapat disangkal. Dan whistle penamat telah pun dibunyikan untuk kita